اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati, diberkati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita semula pada malam ini, pada akhir bulan Rejab, ya. Tak lama lagi besok kita masuklah ke bulan Sya'ban. Sebulan lagi puasalah kita. Sekejap sangat, ya. Jadi oleh kerana kita ni masih lagi, orang kata tadi, bulan ataupun hari-hari Isra' Mi'raj, ya. Jadi malam ni kita tukarlah kita punya kuliah, tak seskala, ya. Maknanya kita membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang wajib diimani, satu peristiwa yang wajib diimani, yang wajib dipercayai, yang wajib kita ada dalam diri kita bahawa peristiwa ini benar-benar berlaku pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu peristiwa yang besar yang merupakan, orang kata tadi, yang tercatat di dalam sejarah kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ni, ya, kita meraihkan bulan-bulan yang besar ni, ya. Kalau macam saya belajar dulu di Mesir, walaupun negara dia negara Arab, walaupun negara dia negara yang orang kata tadi dipenuhi dengan kebesaran ulama-ulama yang hebat, tapi masyarakat dia tak macam kita. Macam kita ni seluruh Malaysia. Mungkin kita sikit, tak ramai, dia orang ramai. Mungkin ada tapi dia tidak semarak macam kita di Malaysia ni, ya. Begitu juga di negara-negara yang lain. Tetapi kita di Malaysia ni, ya, walaupun kita bukan berbangsa Arab, tapi ulama-ulama kita terdahulu dah mengajar kita. Antara benda yang kita perlu muliakan ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana ia perkara yang akidah, ya, berkaitan dengan akidah yang wajib dipercayai. Orang yang tak percaya pada akidah, tak percaya pada Isra' Mi'raj, maka dia akan memberi kesan yang tidak baik kepada akidah dia. Wal-iyazubillah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, ada ulama kata berlaku ketika Nabi umur 50 tahun. Ada ulama kata ketika mana Nabi berumur 51 tahun. Ada ulama kata ketika mana Nabi berumur 52 tahun. Dan peristiwa ini berlaku, ya, pada Nabi SAW setelah Allah menguji Nabi dengan peristiwa yang begitu sedih, begitu menyayatkan hati, iaitu peristiwa tentang kematian bapa saudara dia. Ya, ada ulama kata bapa saudara dia ni mati pada bulan Rejab. 2 bulan selepas bapa saudara dia mati, isteri dia pula mati.
Ada ulama kata dia mati, pak saudara dia mati pada bulan Ramadan. 3 hari selepas bapa saudara dia mati, isteri dia pula mati. Jadi yang mati ni adalah orang yang mempunyai jasa yang begitu besar kepada Nabi SAW dan kepada kita umat Islam. Ya. Namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala tiada siapa yang tahu. Hikmah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk Nabi ni, tiada siapa yang boleh mengetahui. Bermula daripada kematian bapa saudara dia, Abu Talib. Ya, Abu Talib ni adalah bapa saudara Nabi, ya, yang merupakan abang kepada ayah dia, iaitu Abdullah. Ya. Jadi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan yang disebut oleh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahib Maktum, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya, ketika bapa saudara dia ni sakit, bapa saudara dia ni sakit mati betul-betul setelah terlepas daripada boikot orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Mati dalam keadaan, orang kata tadi, yang Nabi SAW sangat sedih kerana mati bukan dalam Islam. Ya, diceritakan bahawa ketika mana bapa saudara dia ni mati, ya, sakit, jadi Nabi datang. Ada ulama kata dalam riwayat sebut Abu Jahal, ada kata Abu Lahab duduk di sebelah kiri dia, Nabi duduk di sebelah kanan. Pandang pada Nabi belah kanan, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Ya, duduk. Pandang pula kepada belah kiri dia, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata, wahai saudaraku, di atas agama Abdul Muttalib. Ya, akhirnya dia katakan bahawa dia mati tadi dalam keadaan dia memandang di sebelah kiri dalam riwayat. Ya, jadi kesedihan inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW memohon kepada Allah untuk memohon keampunan buat bapa saudara. Lalu turunlah ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, laisa alayka hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nampak? Saya sebut tadi hikmah. Ya. Orang yang mempertahankan Nabi selama ni, Nabi pun tak boleh bantu dia dalam sudut hidayah. Kerja Allah. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, yang saya selalu cerita pada tuan-tuan, banyak cerita. Cerita Nabi Lut, anak dia. Cerita Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Sama-sama buat kapal dengan Nabi Nuh, tapi tenggelam bersama dengan kaum dia dalam banjir. Maknanya tidak beriman pada Allah. Anak, ayah Nabi, anak. Nabi Lut alaihi salam, isteri dia terbalik, diberi, orang kata bersama, diterbalikkan bumi bersama dengan kaum Nabi Lut. Isteri, suami Nabi, isteri sama sekali, sama-sama diterbalikkan menerima azab seperti kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi tapi bapa dia Azar adalah membuat berhala. Dan akhirnya Nabi SAW. Sebab itu hidayah ni bukan milik manusia. Hidayah ini bukan kerja kita. Kita ajak je orang buat baik, kita tarbiyah je anak kita, kita latih je siapa-siapa semua sekali, isteri kita. Tetapi yang memberi hidayah bukan kita. Sebab itu iman itu tidak boleh diwarisi. Iman itu tidak boleh diwarisi. Ya. Ini ada
Ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya selalu sebut pada tuan-tuan, antara nikmat yang perlu sekali kita syukuri, yang paling besar, yang paling sempurna, kata dak Syekh Sya'rawi, ialah nikmat iman. Lepas kematian pak saudara ni, kalau ikut kepada riwayat 3 hari lepas tu Khadijah pula meninggal. Khadijah ni isteri Nabi, sayang dia daripada hidup sampai mati. Aisyah pula cemburu kepada Khadijah, sehingga kan Aisyah kata pada Nabi, Allah telah gantikan seorang yang tua kepada orang muda, iaitu aku. Nabi ni dalam riwayat kata bergegar ni kepala dia ni, marah ke Aisyah. Marah Nabi. Apa Nabi kata pada Aisyah? Dia kata, Aisyah, wanita yang paling mulia yang Allah beri kepada aku adalah Khadijah. Di saat orang tidak beriman kepada aku, Khadijah beriman kepada aku. Di saat orang tidak mempercayai aku, membohongi aku, Khadijah lah yang mempercayai aku. Dan di saat orang lain tidak menolongku, Khadijah telah menghabiskan hartanya kerana aku. Dan daripadanya lah lahirlah zuriat aku, seramai berapa orang? 2 lelaki, 4 perempuan. Dan malah pernah juga diriwayatkan dalam satu buku, iaitu Bibliografi Agung. Satu hari adik Khadijah yang bernama Halah, lalu depan rumah Nabi, kemudian Halah ni bercakap. Nabi ni tersentak. Allah, ya Halah. Maknanya Nabi ingat ke Khadijah, sebab suara dia mirip macam suara Khadijah. Sebab itu Nabi begitu sedih dengan kematian Khadijah. Khadijah ni bila dia sakit nak mati, dipanggil Fatimah, anak dia, anak bongsu dia. Dia kata pada Fatimah, wahai Fatimah, boleh tak engkau minta daripada ayah kamu satu permintaan? Apa yang Khadijah minta daripada Nabi? Khadijah kata pada Nabi, supaya Fatimah minta pada Nabi, boleh tak jadikan serban yang Nabi bawa berdakwah tu untuk dijadikan kain kafan kepada Khadijah. Ya? Jadi sebab itu, bila Nabi mendengar daripada permintaan Khadijah dengan rasa sedih, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kesedihan Nabi, lalu Allah mengutuskan Jibril beritahu pada Nabi bahawa Allah berkirim salam kepada Khadijah, beritahu pada Khadijah sesungguhnya syurga telah menanti Khadijah. Jadi ini nak cerita bahawa inilah dinamakan Al-Amul Huzni. Amul Huzni, tahun duka cita Nabi. Apatah lagi selepas itu Nabi pergi ke Taif. Bila dah mati dua-dua orang yang Nabi kasih, yang mempertahankan agama, Nabi memulakan strategi untuk mengembangkan dakwah ke Taif. Di Taif Nabi pula dihalau, dilempar dengan batu, cedera dan sebagainya. Nabi begitu duka cita. Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Akhirnya Allah membawa Nabi untuk meneroka alam. Maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kalau kita melihat ayat ini dimulakan dengan Subhana, Maha suci Allah, ya? Subhana. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang Allah mulakan dengan tasbih. Surah Al-Isra', Surah Al-Hadid, Surah Al-A'la, Surah As-Saff, Surah At-Taqabun, Surah Al-Jumu'ah, Surah Al-Hash, ya, dan Surah Al-Hash. Ada 7. Allah mulakan dengan tasbih. Apa maknanya? Maknanya dalam Al-Quran Allah kata,
wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah suruh kita ni pagi dan petang berzikir, bertasbih pada Tuhan. Pagi dan petang Allah suruh kita bertasbih. Yang saya sebut pada tuan-tuan, tasbih ni banyak ayat-ayat mencerita, hadis-hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan tasbih. Dalam satu hadis Nabi kata, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua perkataan, ringan di lidah, berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tu. Ya. Kurang-kurangnya 100 kali. Sehari, ya, 100 kali. Jadi kita tasbih pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan. Subhana Allah mulakan dalam surah Al-Isra nak menandakan bahawa tidak ada kecacatan, kekurangan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Asra bermaknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan, Allah Subhanahu wa taala telah membawa Nabi mengembara pada waktu malam. Itu makna asra, menjalankan pada waktu malam. Bi abdihi, hamba-Nya. Lailan, sebahagian daripada malam. Dalam hadis Ummu Hani kata Nabi ni isyak tu ada lagi. Lepas isyak tak ada, balik sebelum subuh. Qubaila subhi, qubaila al-fajri, sebelum fajar Nabi balik. Maknanya begitu pantas Allah membawa Nabi meneroka Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam tempoh, ada ulama kata 6 hingga 7 jam sahaja. Dan di sinilah kalau kita meneliti ayat daripada Subhanallazi tadi sehinggalah Al-Basir tadi menceritakan keseluruhan cerita Isra dan Mi'raj. Allah menjalankan Nabi dengan seekor burak. Burak ni berasal daripada barq. Barq ini ialah peti, ya, kilat-kilat. Yang peti ni bunyi, kilat ni cahaya, ya, kilat ni cahaya. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Arif Kosmo, menceritakan, membahaskan tentang kelajuan burak. Burak ini kalau tengok hadis Nabi kata bila sekali melangkah saujana mata memandang, hilang. Jadi ada di kalangan yang mengkaji bahawa burak ni kelajuan dia oleh kerana dia tadi berasal daripada nama kilat. Bahasa Arabnya barkun ni kilat. Maka kelajuan burak ini adalah kelajuan cahaya. Berapa kelajuan cahaya? Dalam buku dia kata cahaya ni, kelajuan cahaya ni ialah 300,000 kilometer sesaat. 300,000 kilometer sesaat, bukan seminit, sesaat. Maknanya laju. Dan cahaya bulan, jarak bulan ke bumi 350,000 kilometer. Bulan sampai ke bumi 350,000 jarak dia. Cahaya bulan sampai ke bumi 1.3 saat sampai ke bumi. Matahari, jarak dia daripada matahari ke bumi 150 juta kilometer. Bukan 150 kilometer, bukan 150,000, 150 juta kilometer.
150 juta kilometer. Cahaya matahari nak sampai ke bumi ni selama 8 minit. Lama 8 minit. Zoom. Jauh 150 juta. Sekarang ni ciptaan manusia yang paling jauh daripada bumi apa dia? Iaitu Voyager 1. Voyager 1. Satu kapal angkasa yang telah dilancarkan pada 14 Februari 1977. Voyager 1. Yang kita nampak planet Zuhal ada planet Mustari, ada Lengko, planet Zuhal. Voyager 1 ni sejak 1977 dilancarkan oleh manusia meninggalkan bumi dan keluar daripada orbit suria. Hari ni Voyager 1 ni telah berjalan sejauh 22 juta kilometer. Nak nyampai selama 43 tahun. Matahari 150 juta. Dia baru 22 juta kilometer meninggalkan bumi, dan isyarat dia dengan bumi ni makin lama makin perlahan sebab dah terlalu jauh. Jadi Voyager 1 ni telah melalui planet Zuhal dan planet Mustari. Sekarang ni makin jauh pun. Isyarat dia dah semakin lemah. 43 tahun yang dicipta oleh manusia keluar dari jauh meninggalkan bumi ni, 43 tahun selama 22 juta kilometer. Nak menyampai ke 150 juta kilometer ke matahari tu, 43 dah lah alat tu punah dulu. Ni nak cerita. Sebab itu ahli-ahli sains bila memikirkan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, dia kata manusia baru 4%. Dalam buku Arik Kosmo tu diceritakan baru 4% manusia mengkaji tentang cakrawala. Banyak lagi benda yang tak dapat diketahui oleh manusia. Inilah hebatnya Allah Subhanahu Allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Iaitu hamba ni, bila sebut hambanya bermaksud Allah menjalankan Nabi bukan melalui dengan ruh, tetapi dengan ruh dan jasad. Kerana hamba itu, bila sebut hamba, maka dia mempunyai komponen ruh dan mempunyai komponen jasad. Allahu Akbar. Pada sebahagian daripada malam, daripada Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni, Masjid Aqsa tu apa maksud dia? Aqsa ni jauh. Daripada Masjidil Haram, tempat Arab duduk ni, tempat Nabi duduk, Quraisy duduk, ke Masjidil Aqsa, ke satu tempat di Palestin, iaitu Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada ulama kata 1250 km. Ada ulama kata 1500 km. Kalau naik unta, naik kuda, pergi berjalan, maka mengambil masa selama 30 hingga 40 hari. Bayangkan macam mana puak-puak ni tak percaya pada Nabi. Orang naik pergi 30 hari ke 40 hari, awak khabar setengah malam. Tak? Gamuk-gamuknya nak tanya tuan-tuan, kalau kita lah ada zaman itu, benda kita khabar? Tak? Guna kita? Tanya. Tak? Kalau kita ada zaman tu, kita khabar guna? Kalau tak ada iman, habis. Ya ke pergi khabar? Kalau orang khabar saya lah, saya khabar ke tuan-tuan, saya malam ni lepas isyak ke Mekah, sembahyang subuh, esok saya kuliah subuh sini. Tuan-tuan percaya? Mesti tuan-tuan khabar bobok ustaz ni. Betul tak? Ini kerja Allah. Tak?
Inilah kerja Allah. Sebab itu ada ulama kata sebab apa Allah menjalankan Nabi pada waktu malam supaya Nabi dapat melihat kehebatan kejadian Allah Subhanahu wa taala, bulan dan bintang dan sebagainya. Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, mula-mula Nabi singgah di Madinah. Kemudian Nabi singgah di Bukit Tursina. Madinah saya dah pergi, Mekah dah pergi, Madinah dah pergi, Bukit Tursina pun saya dah naik sekali, ya. Sampai ke Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Baru ni pergi tak boleh, pergi masuk Bethlehem ni tak boleh masuk gereja tu, sebabnya hari tu ada perayaan orang Yahudi. Daripada situ Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Nabi mengikat tali di Masjidil Buraq. Di sana dekat dengan Masjidil Aqsa ni, sebab saya dah pergi tu cerita ni, ada Masjid Buraq. Masjid tu kita naik gini, masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa tu, kemudian kita pergi ke belah kanan jalan, kita turun ke bawah. Ada tangga. Adalah dia buat sebagai tanda tempat ikat Buraq tu, ya. Bukanlah sebenarnya, ya, bukanlah Nabi letak ada tu daripada zaman Nabi, dah dia buat simbol je. Jadi kaum pun turunlah sembahyang sunat di situ, ya. Jadi benda ni ada di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ni hari ni kalau kita tengok yang saya cerita pada tuan-tuan, ya, Masjidil Aqsa ni duduk di Palestin tetapi dijaga, diawasi oleh tentera Yahudi. Kita nak masuk Masjidil Aqsa tadi, Yahudi yang kontrol. Itu yang kata tu, bila kita orang sampai ke Masjidil Aqsa ni, hari pertama tu memang kita menangis. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan Allah takdirkan ada beri rezeki, Mekah dah pergi, Madinah dah pergi, tuan-tuan pergilah ke Masjidil Aqsa, ya. Saya dulu pada tahun 2018 bila buat haji tu, masa haji ni memang saya berdoa pada Tuhan, ya. Di depan Kaabah ni doa untuk saya pergi Masjidil Aqsa ni, ya. Sebab semua Masjidil Haram dah pergi, Masjid Nabawi dah pergi. Jadi nak sangat pergi, akhirnya Allah kabulkan permintaan pada tahun 2019. Dapat pergi Masjidil Aqsa. Walaupun masjid ini dikawal oleh orang Yahudi, pintu masuk besar dia, pintu pagar besar dia, gate besar dia, macam tuan-tuan tu gate besar tu, orang Yahudi jaga. Nak masuk masjid, orang Yahudi juga jaga. Habis kita semayang duha, tutup, orang Yahudi tutup. Sedih, ya, kalau kita pergi Masjidil Aqsa ni kita sedih. Sebab tempat yang paling mulia, yang ketiga paling mulia dalam agama kita, dijaga oleh bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bangsa. Sebab itu, ya, maknanya hari ini kita tengok, mudah-mudahan satu masa Masjidil Aqsa ini akan dikuasai semula oleh orang Islam. Dan orang-orang Yahudi ni dia percaya, dia yakin sesiapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dialah yang menguasai dunia. Dan hari ini, dulu orang Islam menguasai Masjidil Aqsa. Siapa kuasai dunia? 3/4 daripada dunia dikuasai oleh orang Islam. Hari ini siapa kuasai Masjidil Aqsa? Orang Yahudi. Walaupun orang dia tak ramai, dunia ni dia pegang. Tengok Presiden Amerika, siapa nak jadi Presiden Amerika ni, dia mesti sokong Yahudi. Bermula daripada dulu sampailah ke hari ini. Jadi, dan mereka percaya apabila Mi'raj itu berlaku daripada Masjidil Aqsa, maka pengkajian di atas sana, aerospace, akan bermula daripada situ. Ya, sebab itu kita tengok, ya,
satelit mereka ni penuh di udara. Ya. Sebab tu kita ni nak macam kita tengok macam mana dia cari Osama Laden, macam mana dia cari Saddam Hussein, macam mana dia cari Muammar Gaddafi. Dia gitu. Ya, kalau dia nak cari orang tu, dia boleh menggunakan satelit sahaja. Jadi ini nak cerita kepada kita betapa hari ni kita umat Islam ni lemah. Tempat ketiga kita pun dikuasai oleh orang kafir. Tak. Jadi sebab itu orang Islam ni dia kena memperkukuhkan keimanan dia kepada Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita kuat melainkan kita kuatkan akidah. Sebab itu orang dulu-dulu, ulama salafus soleh, mereka kuat sebab akidah dia kuat. Ya? Nak pergi berjuang ni bukan kekuatan senjata, bukan ramainya tentera, tetapi kuatnya akidah. Sebab itu kalau kita membaca sirah-sirah, cerita-cerita peperangan dalam Islam, ya, orang yang pergi berperang ni dia tak boleh tinggal bangun malam. Tak boleh tinggal bangun malam, mesti. Barulah semangat dia, pertolongan Allah akan turun untuk mereka. Masjidil Aqsa ini Allah kata allazi barakna haulahu. Masjidil Aqsa ni Allah berkati di sekeliling dia. Ulama-ulama kata berkati ini ialah dengan kesuburan kawasan-kawasan di sekeliling Masjidil Aqsa. Ada kata di bumi Syam. Syam ini ialah Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Tak lama lagi kita puasa. Tak. Jadi banyak orang jual kurma. Tuan-tuan cari, nak cari kurma Palestin mana? Tengok kurma Palestin besar mana, panjang mana, besar. Ya. Berbanding dengan kurma di tempat-tempat yang lain. Jadi sebab itu Allah berkati. Yang kedua, ulama kata Allah berkati di sekeliling Masjidil Aqsa ini ialah di sana lahirnya, di sana tempat bumi dakwah. Di Syria, di Lebanon, di Jordan, di Palestin, ya. Di sana adanya Nabi Isa, di sana ada Ashabul Kahfi, di sana adanya nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, ya. Saya pergi ke sana dulu. Letih kita pergi menziarahi kubur-kubur ni. Banyak sangat kubur Nabi. Sampai kita tak boleh nak pergi semua. Dia tak akan bagi kita duduk macam kita duduk di Mekah 10 hari, 15 hari tak beri. Paling kuat kita boleh duduk berapa hari saja, tak sampai seminggu kita kena keluar. Dia tak bagi kita duduk lama di bumi Palestin. Ini orang kata tadi, bagaimana kalau kita tuan-tuan dapat pergi ke sana, tuan-tuan akan tengok. Ini kawasan orang Yahudi, ada kawasan orang Kristian, ada kawasan orang Islam. Kadang-kadang kita sedih tengok kawasan orang Islam. Ya. Kita ingat orang-orang Palestin ni, orang-orang di Jerusalem ni, ingat ke mereka ni memenuhi Masjidil Aqsa ni? Tak ada. Dia orang ni tak pergi semayang di Masjidil Aqsa. Ada tapi tak ramai. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Ya. Macam kita juga melepak kedai kopi. Ya. Waktu azan kita berilah nak pergi Masjidil Aqsa, dia orang relax je duduk kedai kopi. Itu kadang-kadang kita bola negara. Macam manalah nak bebas Masjidil Aqsa ni. Gambarnya betul lah dalam satu buku yang saya pernah baca. Dia kata orang Yahudi ni, dia tak takut lagi pada orang Islam ni kalau semayang subuhnya tak macam semayang jemaah. Kita semayang subuh, ingat ke ramai rupanya? Tak ada. Tak payahlah di Palestin, di Malaysia ni pun orang gaya. Tak. Hari ni kita 4 sah, 5 sah. Tak. Subuh berapa sah? 10. 7. Oh, ramai. Okey. 7. Tuan-tuan ni ada 10 saya kira. 70 orang campur muslimat dekat 100 orang, okeylah. Ya. Penduduk ada berapa? Cerita penduduk tayarlah ustaz. Ya.
Kalau lah mananya kita kabur kita ni betul-betul nak kai Islam ni, maka masjid kita ni kena penuh. Barulah orang kafir barulah dia rasa takut kat kita. Ini tengok kalimah Allah dah boleh letak dalam Bible. Oh, kita pun marah. Semangat. Lama esok senyap lah. Tak percaya tengok lah. Tak? Ya tuan-tuan, saya malah bukan nak mengata dah. Itulah kita. Seorang ni semangat nak buat ni, nak buat tu, ni tak ada. Lepas lama-lama senyap. Saya dimaklumkan benda ni telah bermula, dia orang terjemah Bible ni dalam bahasa Melayu sejak tahun 1974. Umur saya baru setahun. Mana orang Islam masa dia terjemah dulu yang halang dia? Tak ada. Ini diceritakan, wallahu alam betul ataupun tidak. Tapi tuan-tuan, nak cerita pada kita, agama ni, nak mempertahankan agama ni memerlukan akidah yang kuat, mantap di kalangan umat Islam. Agama ni akan terbela. Tetapi kalau kita tak kuat, tak adalah. Yang ini juga yang saya cerita pada tuan-tuan. Bagaimana kalau kita berada ketika mana Nabi cerita, kalau kita ada zaman Nabi dulu, kita ada di situ. Nabi kata, hari ni aku pergi ke Masjidil Aqsa. Ya. Jarak dia 1250 km. Aku pergi 6 jam, 5 jam. Ya. Percaya tak kita, kalau kita tak kuat iman, maka ramailah yang murtadnya seperti mana yang berlaku. Tetapi orang yang kuat akidahnya seperti Abu Bakar. Ya. Kalau Nabi cerita lebih jauh daripada itu, Nabi pergi, aku tetap akan percaya. Ni. Inilah yang akidah yang kena ada pada umat Islam pada hari ini, di saat kita menghadapi macam-macam ujian, fitnah akhir zaman. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwas sami'ul basir. Dialah yang maha mendengar segala kata-kata orang Islam, orang kafir, orang jahil, orang berilmu, orang miskin, orang kaya, orang tua, orang muda. Al-Basir, dan Allah itu maha melihat apa yang dikerjakan oleh kita, sama ada secara jelas, secara terang-terangan, secara sembunyi, semua Allah tahu. Jadi sebab itu, maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, bila kita hayati, bila kita menyambut Isra' dan Mi'raj ini, jadilah kita seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Apa-apa yang datang daripada agama kita, daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, haruslah kita percaya, haruslah kita yakin, haruslah kita amalkan apa yang ada di dalam agama kita. InsyaAllah kita akan menjadi seorang Muslim. Apa juga yang datang, apa juga dugaan, apa juga cubaan, dia tetap dengan Islam. Cukup sekadar itu. Oleh kerana kita kena patuhi SOP, tak boleh lama. Ya. Cukup sekadar itu untuk kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita dan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk kita sama-sama memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis.
dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana